Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Haziq Haikal, nombor matrik 10 DMT 19F1005. Assalamualaikum, nama saya Nurul Izzah binti Khairuddin dan nombor matrik saya adalah 10 DMT 19F1006. Hai dan Assalamualaikum, nama saya Nur Faradina binti Burhan, nombor kad matrik 10 DMT 19F1010. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris bin Muhammad Tarmizi, nombor matrik 10 DMT 19F1030. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Sarah Isha binti Masin dan nombor matrik saya 10 DMT 19F1009. Hari ini kami akan membentangkan mengenai bisnes plan produk kami iaitu casing. Yang pertama adalah pengenalan. 1.1 adalah jenis perniagaan. Jenis perniagaan yang kami lakukan adalah jenis perniagaan perkongsian dan kami menjalani aktiviti perniagaan berasaskan produk aksesori telefon iaitu casing. 1.2 adalah kelebihan produk kami. Yang pertama adalah jenis bahan yang kami gunakan untuk casing kami ialah TPU case. Untuk pengetahuan semua, TPU case adalah bahan yang tahan lasak untuk casing. Jadi, pengguna telefon boleh menjaga telefon mereka agar tidak mudah rosak ataupun pecah. Yang kedua adalah corak casing telefon. Di casing, kami menyediakan pelbagai corak yang estetik dan mengikut trend terkini agar pengguna telefon tidak tertinggal untuk mengikut trend semasa. Seterusnya adalah target pasaran untuk 1.3. Jadi, target pasaran kami untuk menjual produk kami adalah untuk seluruh atau semua lapisan umur. Kerana pada zaman kini, hampir kesemua golongan mempunyai telefon mereka yang tersendiri. Dan slide seterusnya adalah untuk tujuan atau objektif. Kami ingin menjual produk kami. Yang pertama adalah misi. Misi kami adalah untuk memastikan pelanggan kami berpuas hati untuk perkhidmatan dan kualiti casing kami yang kami jual dan dapat menambat hati pelanggan dengan pilihan corak yang pelbagai dan yang menarik. Yang kedua ialah visi. Visi kami adalah merancang untuk membuka cawangan yang terbaru di kawasan yang lebih strategik supaya dapat menarik ramai lagi pelanggan tanpa mengira jauh ataupun dekat. Yang terakhir adalah objektif. Yang pertama adalah memenuhi permintaan pelanggan dan menghasilkan produk yang lebih berkualiti. Yang kedua adalah menyediakan perkhidmatan atau komunikasi yang profesional dalam perniagaan. Yang ketiga adalah menjual produk yang lebih menarik dan corak yang terkini. Okey, jadi saya akan teruskan slide pembentangan saya iaitu carta pengurusan. Untuk pengurus besar, Farah Diana, dan pengurus pemasaran adalah Amir Faris, pengurus operasi Nurul Izzah, pembantu pengerusi operasi Haziq Haikal dan saya pengurus keuangan. Pengurus besar dipegang oleh Nur Faradana. Pengurus besar merancang dan melaksanakan perniagaan, memantau keseluruhan aktiviti perniagaan termasuklah pemasaran dan operasi keuangan. Selain itu, ia merujuk rekod-rekod pemasaran dan keuangan untuk memikirkan idea yang telah elok untuk berniaga. Selain itu, untuk pelan pengurusan, jawatannya dipegang oleh Amir Faris dan ia menjalankan tugas sebagai melaksanakan aktiviti promosi perniagaan, memantau perkembangan aktiviti promosi pemasaran, seterusnya memantau aktiviti persaingan dan pemasaran antara perniagaan yang lain dan juga membuat periklanan untuk produk ini supaya produk kita mencapai target marketingnya. Selain itu, pengurus operasi iaitu Nurul Izzah. Ia memantau aktiviti pekerja yang berada di kedai, melaporkan unit stok yang berada di kedai, take stock,
memastikan pelanggan yang membeli secara atas talian mendapat informasi yang terperinci tentang produk yang ingin dibeli oleh pelanggan, di mana ia menguruskan produk yang ada dan melayan pelanggan punya pendapat. Selain itu, untuk plan pengurusan, pengurus operasi membantu pengurus operasi dalam pemeriksaan stok produk dalam kedai, memberi keperluan kepada pengurus operasi, memberi bantuan apabila pengurus operasi menghadapi masalah dalam perniagaan dalam kedai dan secara atas talian atau dikatakan sebagai customer service. Selain itu, pada bahagian saya adalah plan pengurusan, pengurus keuangan. Saya merangka pembelajaran dalam kedai dan stok produk, membuat laporan tentang hasil jualan di kedai dan secara atas talian, pembahagian kos gaji setiap satu pengurus dan menetapkan bajet pembelanjaan bil elektrik dan bil air, di mana saya akan menguruskan semua keuangan di dalam company itu. Saya akan membentangkan tentang kita punya logo, iaitu Casing G punya logo untuk kami punya bisnes. Dan seterusnya saya akan membentangkan tentang pembelanjaan pentadbiran. Jadi pembelanjaan pentadbiran kami, saya akan membentangkan tentang anggaran kos sebulan serta anggaran kos setahun lah. Okey, yang pertama kita ada gaji, KWSP dan SOSO. Jadi gaji anggaran kos sebulan bagi kami satu kumpulan adalah 7,500 dan anggaran kos setahun adalah 90,000. Untuk sewa bangunan pula, anggaran kami dalam 1,500 dan 18,000 untuk setahun. Seterusnya bilangan elektrik iaitu 500 dan anggaran setahun 6,000. Seterusnya bil air RM100, anggaran setahunan sebanyak 1,200. Bil internet anggaran bulanan 350, anggaran tahunan 4,200. Seterusnya kami pendaftaran perniagaan serta lesen perniagaan, tiada anggaran kos bulanan sebab dia sekali daftar saja. Tapi anggaran kos dalam 1,750 untuk pendaftaran perniagaan dan lesen perniagaan 1,200. Seterusnya promosi periklanan iaitu RM500 untuk bulanan serta anggaran tahunan RM6,000. Luar jangka itu seperti perbelanjaan yang tak dapat dijangka lah, sebanyak 450 bagi bulanan, anggaran tahunan sebanyak 5,400. Jadi total anggaran kos bulanan kami sebanyak 10,900 serta anggaran kos untuk tahunan ialah 133,750. Seterusnya adalah rancangan pemasaran. Rancangan pemasaran mempunyai 3 strategi iaitu promosi, harga dan produk. Strategi yang pertama adalah promosi. Perniagaan casing telefon kami akan melakukan promosi pada setiap hari Jumaat dengan menurunkan harga casing telefon kepada pelanggan dengan membeli secara combo ataupun lebih daripada 2 casing dengan pelbagai model jenis telefon. Strategi yang kedua adalah harga. Harga setiap casing telefon akan dikurangkan kepada sesiapa yang membeli produk kami secara borong ataupun dalam kuantiti yang banyak. Strategi yang ketiga adalah produk. Perniagaan casing telefon kami menggunakan bahan yang berkualiti supaya mutu kualiti produk kami akan lebih terjamin dan penggunaan casing telefon kami dapat digunakan dalam jangka masa yang panjang. Seterusnya adalah produksi dan operasi. Yang pertama adalah plan aktiviti. Plan aktiviti ini berkaitan dengan pembekal casing telefon kami. Proses yang pertama adalah membuat pesanan casing dengan pembekal seperti yang telah ditetapkan.
Proses yang kedua adalah proses penghantaran stok dari pembekal. Dan akhir sekali adalah proses jualan jika stok telah sampai ke kedai. Seterusnya adalah jadual produksi. Pembukaan perniagaan kami pada setiap hari. Penjualan casing di kedai kami perlulah menjual minimum 40 unit casing bagi setiap hari. Jadi, setiap seorang memutuskan untuk menjual sekurang-kurangnya 8 unit casing bagi seorang. Waktu perniagaan kami bermula pada pukul 8 pagi sehingga 10 malam dan hari operasi pula pada hari Isnin sehingga hari Ahad. Seterusnya, saya akan sambung untuk bahagian perancangan operasi. Harga casing yang kami jual hanya bermula pada harga RM8 dan maksimum adalah RM15 sahaja bagi semua jenis model telefon. Antara model telefon yang kami tawarkan adalah iPhone, Samsung, Redmi, Xiaomi, Realme, Oppo dan banyak lagi. Anggaran purata jualan sebulan bagi produk jualan adalah mengikut jenis model telefon seperti yang kita dapat lihat. Untuk iPhone adalah 300 unit kerana seperti yang kita tahu, kini ramai orang yang menggunakan iPhone sebagai telefon pintar mereka. Kemudian untuk Xiaomi dan Redmi adalah 200 unit, Vivo juga 200 unit dan Oppo 170 unit, Realme 150 unit dan Samsung adalah 180 unit. Jadi jumlah anggaran harga ialah RM13,800. Anggaran jualan untuk tahun pertama pula adalah 3,600 unit untuk iPhone, Xiaomi dan Redmi 2,400 unit, Vivo adalah 2,400 unit dan untuk Oppo adalah 2,040 unit, Realme 1,800 unit dan untuk Samsung adalah 2,160 unit dan jumlah anggaran harga ialah RM144,900. Untuk tahun kedua pula, kami menjangkakan berlaku peningkatan sebanyak 13% yang menjadikan jumlah untuk iPhone adalah 4,068 unit, Xiaomi dan Redmi 2,712 unit sama juga dengan Vivo, Oppo 2,305 unit, Realme 2,034 unit dan Samsung 2,441 unit yang menjadikan jumlah harga anggaran harga adalah RM187,127. Kesimpulannya, perniagaan casing telefon dengan pelbagai jenis model telefon ini dapat memberikan keuntungan yang sangat lumayan buat masa sekarang. Berdasarkan penjualan yang telah dilakukan, perniagaan casing telefon ini telah mencapai objektif dan matlamat seperti yang telah diharapkan oleh kami semua kerana kami telah berjaya menghabiskan 90% stok yang telah dijual walaupun promosi dan pemasaran ini hanya dilakukan secara atas talian untuk 6 bulan yang pertama. Dengan berbesar hati, perniagaan casing telefon dapat memberikan pengajaran yang sangat berguna untuk kami pada masa yang akan datang, terutamanya dalam cara menjalankan sebuah perniagaan. Selain itu, kami juga belajar tentang cara melayan pelanggan yang banyak kerenah dengan baik dan berhemah. Secara keseluruhannya, perniagaan casing telefon amat relevan pada masa kini dan kami yakin ia akan maju dan mampu berkembang di masa yang akan datang jika diberikan peluang. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.